Okay. Okay, so now kita ada calculate using the cumulative binomial probability. Okay, untuk cumulative ni apa maksudnya? Cumulative kumpulan, formula kita kumpulkan. So dia berbeza dengan yang tak ada perkataan kumulatif. So untuk kumulatif dan condition dia P greater than 0.5. So kalau ikutkan table kat belakang, dia berbeza lah, dia ada dua, binomial probability distribution dengan cumulative binomial probability. Okay, kalau kita tengok table, kita tengok buku, table 201. Okay. Okay. So table 2 table 2. Okay, kita akan gunakan table ni untuk cumulative, right? Okay, then kita ada X as a number of success and trials with XP and P with P greater than 0.5. And then untuk fail punya case, we have Q equals to 1 minus P. So first scenario, we have to calculate X greater or equal to K. So kita ada berapa condition sebelum ni? Kita ada condition P X less than K, kan? So kita ada P X less than K, P X greater than K, P X greater than K. Ni greater than equal. So this scenario adalah ni, this. Okay, P X greater than equal to K. So kita boleh redefine untuk K success, which is bila kita nak define, kita ambil N minus K. Okay, if there are K or more success in N trial, then there must be N minus K or less failure. Hence, in this. So, tak apa nampak kan dia punya explanation ni. So, kita boleh pergi ke example nanti. Tapi, mesti kata kalau lagi bagus, sebelum kelas, you all dah baca walaupun you tak faham. You baca je. Kan? Macam dia cakap macam ni kan. We can look up this thing, P, Y less than equal to N minus K in the cumulative binomial distribution table. So therefore P greater than 0.5, then we can use the cumulative binomial distribution table with the value Q minus Q less than 0.5. Take note that we are working on random variable Y this. So sekarang bila case macam ni, kita boleh buat dua cara lah, sebab dia nak greater. So kita boleh ambil failure, we redefine dia punya success tu based on table yang kita ada lah. So kat table ni kan kita ada this thing je, sampai 0.5 je dia punya value. So sekarang kita punya P success adalah greater than 0.5. Okay, itu isu dia. Kalau kita tengok P kat atas ni, P kat sini paling maksimum adalah 0.5. So untuk case first scenario ni, untuk kumulatif, dia sebenarnya adalah untuk P greater than 0.5. Tapi kan kita boleh manipulate dengan equation tu. Saya kata equation ni sangat penting lah, kita boleh manipulate lah. Okay, this thing ni sangat penting lah, you kena buat sendiri cara apa macam mana nak menentukan value dia tu. So kita boleh define balik success tu P 0.5. Maksudnya kita boleh cari once kita tolak something yang greater than 0.5 tu, kita akan dapat less than 0.5 lah. So boleh lah pada table kan. Tapi yang kita kena ingat, itu adalah value punya ni yang kita dah redefine. Okay, another case which is P X less than K. So dia just kita boleh juga redefine dia balik. Y greater than equal to N minus K, since P Y greater than equal to N minus K could not directly read from the cumulative. Okay, dia kata could not directly read, dia tak boleh read secara direct. So kita kena manipulate that table, the value table tu sama, cuma nak kena manipulate sebab ni less than K kan. Tapi this probability is greater than 0.5, dan value probability untuk 0.5 tak ada dalam table kat belakang ni kan, tak ada. The biggest is 0.5 kat sini. So bila kita manipulate, that's why what happen kat sini, dia letakkan satu tolak area of this. Okay, area of this. So itulah jawapan dia lah, maksudnya. Okay, nanti kita pergi ke apa, ada faham kan? Dah faham? Tak faham? Faham ke faham? Faham ke tak faham? Tak ada. Okay, ada lagi. Okay, kita tengok example lah kan, example. So according to the table by National Centre of Health Statistics in the better statistic of the Malaysia, there about 80% chance that person age 20 will be alive at 65. And I suppose 10 people at age 20 are selected at random. Dan ni sample lah kan. Okay, it is N. So chance ni apa? Chance ni P lah. P, which is 0.8, which is greater than 0.5.
Right. Okay. And then let us attempt to use the cumulative binomial distribution table to find probability at least paling kurang maksudnya x greater or equals to 8 pada umur 65. Okay. Okay, so sekarang dia ada lebih pada yang ni. Dan kita ada x greater than equal to, kita cari yang ni, kita cari berapa yang ni value dia. So macam nak cari, kita kena define. Sebab kat table, dekat table ni maksimum ada 0.5, tak ada 0.8. So macam mana kita nak refer table? Tak boleh. So that's why define x, which is number of age 20 who will alive at age 69 65, and distribution of this is equal to this. If x equals to 8 and more people will be alive, 65 out of 10. So kita ada 8, 9 and 10. Sebab sekarang kita ada 10 orang kan, 8, 9, 10. Sebab dia 80% kan. Maksudnya 80%. 80% maksudnya 8 orang lah. So 3 orang lah yang masih akan hidup. There will be 2 people or less who will not alive at age ni. Okay, ni Y kita. Ni possibility untuk fail. Okay, possibility untuk fail. So possibility untuk fail adalah untuk dia hidup adalah P 0.8. So dia untuk success kan. So untuk fail, P kita adalah 1 minus 0.8 equals to 0.2. Okay, so dia jadi macam ni. Tapi ingat, sekarang ni kita ambil yang reverse tau. Okay, so now kita dah ada yang ni. Okay, kita ada dia nak P x greater or equals to 8 or x. So P x greater than equals to 8 is equals to 2. So 2 dia ambil 2. So kita ada 2. Oh, bisa. Enam tujuh yang tadi. 6778. Sekejap kan. 6778. 10 2 6778. Dia ambil 2. Okay. Kalau kita ambil ni, bermaksud P kita 0.8, betul tak? Sebab kita tak define dia punya case tu. So success ni adalah 0.8. Sekarang bila 0.8 tak ada dalam table. So the thing yang kita boleh buat adalah redefine yang dikata tadi. So saya tak boleh buat yang macam first saya buat tu. Kita kena buat yang ni. Maksudnya kena dapatkan P yang less than 0.5 ni. Dapatkan P 0.5 tapi tetap pakai N yang sama, cuma P je berbeza. Dan kita punya distance pun kena ni ikut definition ni, ikut definition ni. N minus K. Macam yang ni N minus K kita adalah N minus K D is K. Okay? Boleh. So sorry, tadi saya tersilap sikit. Dia kan macam terbalik sikit dia punya ni. So kita ambil N minus K sebab isu dia adalah dekat sini adalah probability yang kita success kita tak ada 0.8. So kita kena terbalikkan sedikit variable lah kan. So kita dapatlah 0.6778. So kita dapat 6778 kita kat sini N P kita 0.2. Okay, 0.2 and then kita ada N 10, kita ada 2. So 0.6778. Okay, so that's why kita dapat 0.6778. So tukar daripada bentuk percentage darab 100. So kita dapat, and then dia bundarkan di sini, dan kita dapat 68%. Okay. Okay. The effect of N and P on the shape of binomial probability. Binomial probability distribution, tak ada cumulative kan, yang ni binomial saja. So distribution is right skew. N is equals to, kalau N is 10, P 0.2 macam ni. Maksudnya N lagi banyak, sampel banyak tapi successnya kurang. So dia ke kiri lah. And then yang ni distribution of symmetric, dia probability dia tengah-tengah, and then N sampel kita 10, maksudnya normal lah 10 ni. Pasal ke distribution skew, bila dia nak mendekati dengan N, maka dia ke kanan. Okay, dia punya P success dia ni mendekati N value. Alright. Okay, so now let us consider the rules of parameter N in the shape of binomial distribution given by this. So kalau kita tambahkan N, tak, ni apa ni?
Kalau yang ni case kalau kita tambah n. Yang tadi kalau n static, n 10 je ni. Yang ni n kita sampling dia, kita lagi banyakkan sampling. Apa yang berlaku p sukses biasa. So apa yang berlaku adalah makin banyak sampel kita ambil, dia sebenarnya makin jadi normal distribution lah kita punya data tu. Okay. Dia panggil bell shape curve. Dia jadi makin cantik lah bell shape tu. Kita nak yang kat tengah kat tinggi, tu dia panggil normal distribution. Okay. We can use the table of cumulative Poisson distribution. Tiba kenapa 53 54? Ada tertinggal page lah kat sini. Okey, tertinggal page 54. Okey, kita ada Poisson probability distribution. Macam mana apa? Tertinggal page 54. Kita gambar saya letak dekat channel, saya dekat kat channel. Sini tak ada saya tak snap. Tapi ada ramai ada buku kan? Ramai ada buku. So dekat buku dia kata a Poisson probability distribution. So kita ada 5 karakteristik, which is the example consists of counting the number of occurrence. The number of occurrence in a wide interval must be independent must be independent. Dia ada 5 karakteristik. Kita ada experiment consists of counting the number of occur of an event over some interval. Some interval. Apa beza interval? Apa maksud kat sini? Some interval. Interval meaning dia adalah continuous. Okay? So kita tak boleh nak measure dia. Interval time, area, volume. Kita boleh measure tapi dengan comparison contoh macam masa kan. Kita boleh nak measure. Cuma kita boleh still boleh measure tapi kita tak boleh, dia bukan discrete. Bukan satu-satu macam guli macam batu tak. Kita tak boleh nak measure dia interval, dia continuous lah kan. Kan kalau kita ada timeline, kalau 1 dengan 2. So kalau continuous, everything element in this line macam 0.15 okey 1.5666 dia adalah continuous. Tapi kalau kita katakan dia ada discrete, maka elemen untuk x ni, okey katakanlah x ini is equals to 1, 2. Ni untuk continuous. Kalau discrete, elemen dia adalah 1 dan 2 saja. Yang tengah ni kita tak consider. So in Poisson dia based on interval. And then karakteristik yang kedua dia adalah dia kata one independent must be independent of another interval. Independent. Okay, must be independent. Number 3, no limit on the number of occurrence in the no limit. There is no limit. And then another number 4 character is probability of event occur in the same of each interval. Okay, occur same. Okay, in the same for each interval. Number 5 kita ada condition average of number. Average ni penting average occur in the interval is known. Average dia berapa, kita boleh tahu purata dia. Okay, kalau tengok kat sini kita ada formula which is kita pakai this formula which is Px equal to x equals to E negative lambda x over x factorial for x 1, 2 and 3. So kita ada formula dan kita boleh juga guna table. Dan kalau tengok kan dekat measure of tendency and distribution, mean, variance and standard deviation, mean and variance untuk Poisson dia sama. Okay, dia sama. Okay. So ni example dia. Oh 5 banyak juga, saya tak tertinggal ni. 54, 55, 56 kan. Okey tak? Macam mana saya buat? Sekejap saya snap sekejap. Okey. Okey, tadi saya baca kat sini lah. So kita ada interval and then
number of occur must be independent, no limit at the interval, and then the same of each, the probability tu berlaku pada setiap interval pada event tu, pada each interval tu sama je. Average, kita ada average ni paling penting. Okay, seperti saya kata tadi, so mean dengan variance dia adalah sama. Okay, then okay, and then we can find by using the cumulative Poisson distribution. Okay, kat belakang tu cumulative Poisson distribution. Okay, you all kena identify lah. Kat belakang ni banyak table. Dia ada cumulative binomial probabilities. Maksudnya dia table number 3, cumulative Poisson distribution. Okay. So, okay, for example, suppose the average number of car arriving in 50 minutes. Okay, 50 minute period time interval lah, ni interval adalah 10 on average, okay, dia punya perkataan dia. So n kita average 10, so mu kita 10. Find the probability that exactly arrive in 50 minute. Dia nak cari find exactly px equals to 5. So kita boleh direct masuk dalam formula ataupun kita masukkan dalam table. So dekat table kita punya notification, kita boleh notify dia macam ni. P sebab dia formula approximation Poisson. So lambda, so is equals to x p naught 10, right? 10. Average dia 10. So kita pergi kat table. Okay, pergi kat table Poisson. Okay, Poisson dia table number 3, okay, cumulative Poisson distribution. So n kita 10 tadi kan. P of success kita apa? P of success kita? Oh, tak perlu, kita just perlukan. Maksudnya cumulative Poisson distribution dia approximate Dia dah average dia ada 10. So ni 10. Okay, dia 10. 10, okay, 10. And kita dia nak 5. 0.671. Okay, 0.671. 0.671, okay, 0.671. Tapi in this table dia adalah px less than equals to 5 ni. Dia dah buat kat situ less than equals to 5. Meaning kat sini okay, kat sini kan. Dia punya ni kan. Less than equals to 5. Okay. So apa yang kita perlu buat? Kita kena rujuk table yang sebelum ni, which is yang kata okay, so sekarang dia nak untuk dapat exactly, so sekarang kita ada table to refer p of x greater or equals to 5. Okay, so sekarang kita nak exactly 5 je. Kita tak nak less. Okay, ni less. Okay, less. So kita tak nak 1, 2, 3, 4 tu kita tak nak. So macam mana kita nak tolak dia? So kita pergi ambil satu lagi value of yang sebelum ni. Maksudnya 10 and 4. N equals to 4 berapa? So kalau kita ambil, okay, kalau kita ada p x equals to 5, which is kita boleh define sebagai p x less than 5 minus p x less or equals to 4. Okay, kita ada 0.671, 0.4. Untuk less than 4 kita ada, okay, less than 4 tadi 10 kat sini. So 4 0.0293. So kita ada 0.293. So kita tolak 0.0293. So kita dapat 0.0378. Okay, boleh? So dia round off, dia dapat drop percentage. So dia dapat 4%, dia dapat 100 lah. Okay, dia dapat 100. So therefore they are less than 4% chance that exactly 5 arrive. Okay, isu dekat sini dia ni sama. So saya nak you all buat sekarang, cari p equals to 4. Okay, probability of x, okay, sorry, probability of x p equals to 4. Kalau saya ubah soalan ni, saya katakan dia adalah 5 minit. Macam mana cari? Cuba cari sekarang. Nanti snap ni. Cuba buat. Macam mana saya nak buat? Snap masuk kat grup. Siapa ada soalan boleh tanya. Bersalah tak? Tengah jalan seorang ni. Hello. Ada orang tak? Senyap saja. Hello guys. Hi guys. What's up guys? Tak ada orang. Dia penuh. Senyap.
What's up guys? Cepat. Boleh buat tak? Ada soalan? Ada? Tak dapat lagi? Saya tak dapat lagi? Saya tak dapat apa-apa lagi. Cuma saya nak ubah soalan. Saya nak ubah soalan. Which is find the probability exact. Okay lah, saya ambil exact 5 lah. Exact 5, sorry. In 5 minutes. Saya buang ni. Okay, saya buang. This is 0. In 5 minutes. So, apa yang akan berlaku untuk position probability dia? Saya pick up lah kawan. Saya pick up. Ke ada volunteer nak jawab? Tak ada orang. Terus senyap. Membisu. 51 orang. Mama Aiman? Ada volunteer? Volunteer saya bagi additional marks. Ada volunteer? Ada volunteer? Ada volunteer tak? Tak ada. Semua senyap tengah tekun ke? Tekun ke tidur je? Tengok tengah buat apa tu? Tengok tengah buat apa tu? Senyap ni. Buka mic semua. Tengah buat apa? Ya, hello. Nak cuba je. Tengah cuba. Tak dapat apa-apa pun dia respon. Senyap tengah duduk main TikTok apa? Ayos. Tak ada pun, tak ada respon lagi dia. Okey, siapa nak cuba? Walaupun dia tak berapa nak faham. Senyap tau. Tak ada orang nak cuba? Tak ada Tak ada. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Hello. Okay, seorang cuba. Ni, no je ni. Pakai senyap je lah ni. Saya pun tak berani nak cuba. Tak berani? Awak boleh? Saya lagi tak berani. Saya lagi tak berani. Cubalah. Bukannya apa? Apa yang menyebabkan awak takut? Dia jadi hantu ke macam mana? Kenapa tak berani? Tak faham ni dia. Okey, kat sini kita akan tahu kat mana. Okey, siapa nak cuba tadi? Yang kata tak berani tu. Siapa? Saya suka siapa yang kata tak berani. Dia takut lah maksudnya. Saya tak tahu apa yang dia takut. Adakah equation ni akan makan orang? Dia takut salah media. Takut salah. Ya, betul jawapan tu. Takut salah. Kenapa awak takut salah? Padahal bukan exam pun. Ada yang senang dalam media. Exam, you takut. Saya tak kisah perasaan you takut ke apa semua. Tapi, janganlah takut. Bila you takut senyap semua, so at the end, you tak faham pun. Okay, kena berani lah. Berani ni ada dua tau. Saya sebenarnya spek saya semua dah hancur. Okay, saya nak cerita sikit keberanian. Bila you dapat keberanian. Mana saya punya ni? Sekejap Okay. Saya macam mana saya punya cursor ni. Okay, buka sikit. Siapa tadi yang kata takut tadi? Seorang. Ya, media. Boleh buka ni tak? Kamera. Dia tak masuk lagi. Sabarlah. Okay lah. Okay. Okay, you nampak? Saya tak nampak muka saya sendiri. Kenapa saya nak nampakkan muka saya sendiri? Kenapa saya tak boleh on saya punya kamera? So, saya tahu kenapa. Okay. Cantik pula rumah saya ni. Baik. Saya ada sikit rambut. Saya ada pendrive. Kan? So, satu benda, apa yang kita tahu contoh lah dalam interview. Salah satu lah. Ni dalam soalan kan. So, okay. Saya cerita dalam interview. Bila you nak interview untuk kerja, kita ada dua pilihan sebenarnya. Kita nak takut atau kita nak berani dia cakap. So, kalau kita ambil yang takut dulu, yang berani dapat kat panel. Jadi apa yang kita buat? Sebenarnya keputusan kita sebenarnya. Kenapa kita nak takut? Kita cuba je lah. Salah tak apa. Kalau macam di soalan kan. Untuk soalan ni. Kenapa nak takut? Nak takut salah? Kenapa takut salah? Salah ke? Ataupun markah jadi fail ke?
pilihlah keberanian. Awak cuba. Bila awak cuba untuk ambil keberanian, okay, awak berani untuk jawab soalan ni, untuk jadi volunteer macam tu. So, bila kita cuba untuk berani, kita berani untuk gagal. Faham maksud saya? Berani gagal. Itu antara key dia lah untuk kita faham, untuk kita berjaya dalam hidup. Kita berani ambil benda tu untuk gagal. Dan benda tu tak ada masalah. Walaupun benda tu dalam hidup awak buat pilihan, tapi satu benda paling bagus adalah berani untuk gagal. So, berani untuk gagal. So, macam contoh ni, bila kita berani untuk gagal, apa yang bila nak solve soalan ni, apa yang kita buat? Okay, apa yang kita akan buat adalah kita akan terpaksa cari jalan. Betul tak? Okay, cuba you ambil satu keputusan untuk berani untuk jawab soalan hari tadi. Okay, bila kita berani untuk jawab. Okay, saya ambil soalan saya tadi. Okay, you nampak soalan ni? Nampak? Nampak ya. Okay, bagus. So, okay, cuba berani untuk gagal. Berani gagal. Sebenarnya bila you berani gagal, you akan dapat sukses. Okay. So, apa masalah soalan ni sebenarnya? Dia berubah kan? Dia berubah daripada 15 minit jadi 5 minit, betul? Betul. Okay, so that's the thing. So sekarang, tadi macam mana saya dapat Miu tadi dia nak average. So sekarang sebenarnya key dia kat sini, kalau tengok nota sebelum ni dia nak average. Paling saya buat besar tadi tulisan kat sini. Ni dia punya tak ada dah. Ni tak ada dah. Saya tulis something tadi dekat. Okey, kat sini. Ni average. Yang penting adalah average. Kita nak average. So sekarang average dia sama tak dengan soalan yang saya snap ni? Okey, sama tak sekarang kita nak consider? Tak sama lah kan? Itu soalan dia. So bermaksud kita nak cari new average. Okey. Kita katakan dia kata average untuk 15 minit. Untuk 15 minit adalah 10 kereta, betul? Jadi untuk 5 minit berapa kereta? Kan? So untuk jawab berapa kereta ni, 5 darab 10 bahagi 15. 5 darab 10 bahagi 15. So 5, 1, 3 3.33. Okay, so dia adalah 3.3333, tak berhenti. Okay, so now kita buat satu lagi XP yang baru lah, which is average kita adalah XP not 3.333. Okay, N tak sama kan? N tak perlu. So sekarang soalan dia tak sama, dia nak exactly P X equals to 5. Right, betul. So dalam table kita ada P X less than equals to 5 minus P X less than 4. So kita dapatlah exactly 5. So beza dia, kita dah tak tengok 10 dah lah, sebab average dia bukan 10. Average dia adalah 3.3. So kita pergi ke table kita, Poisson estimation, cumulative Poisson probability. Okay, kita pergi ke table kita. Kita nak okay, mana saya punya ni? So kita nak 3. Tadi 10. So kita tengok 3. 3.33 kan? 3.333. Okay, ni 3.33. Kita nak N5, betul? N5. Jadi kita kat sini. Okay, N5. Okay, sini ni. Okay, sekejap. Okay, 3.33, N5, N less than 5, 0, okay, 0.8829, betul? And then 0.4, 4 untuk X less than 4, kita dapat 0.7626. So kita dapatlah jawapan dia. Boleh? Boleh faham? Boleh tak ni? Boleh So you boleh try, ada tutorial kat belakang tu. Tutorial kat belakang nombor nombor apa? Okay, nombor 10. You boleh try lah, tengok faham tak? Alright. Tu untuk Poisson. Dia simple tapi itulah, dia tricky kat situ. Nak tahu dia punya apa? Karakter. Dia kena memenuhi semua karakter. Right. Habislah cerita ni. Dah. Oh. Ini dia dekat gambar ya. Okey. Cerita. Lepas tu kita boleh cari melalui Word. Yang ni saya rasa tak cover lah, tak masuk exam kan. Tapi you kena tahulah. Nanti mungkin you guna untuk apa? Dalam Excel nanti kalau mungkin you menjadi somebody, ada data banyak, you kena you refer lah benda ni. Right. Okay, ni done. Untuk WhatsApp image kan. Okay, and then yang ni. Okay, Poisson approximate. Dah tak ada dah gambar tu. Okay, habis kan? Okay. So ambil lah.
reference tu. Okay, dia suruh pakai Excel. Poisson explanation, binomial probability distribution. Poisson approximation. Okay, so kita ada satu lagi Poisson. Okay, Poisson approximation. So we can be used as an approximation binomial probability distribution when n is large, n is greater or equals to 30, lebih daripada 30, and value p is so small lah. Okay, n lebih besar daripada 30, p ikut yang dari kecil, dia punya p kecil. So kita pakai this thing. So kita buat approximation based on np less or equals to 5, less than 5 or nq less than 5 dissatisfied. So ni cara ditulis lah dalam matematik. So okay, kat sini dia show kat kita. Okay, tak, saya bagi sini sikit. Okay, kat sini dia show kita figure 2.4, dia n 70, p 0.5. We can solve the problem using probability function since np equals to this, which is minimum kita, average kita adalah 3.5 less than 5. Lambda sekali, lambda ni adalah lambda. And then ni adalah untuk table ni. Ni adalah lambda 3.5. Notice that the shape of the probability distribution is in figure 2.4 and 2.5 are approximately similar. So macam approximate apa dia menganggarkan, dia just macam kita boleh anggarkan lah, maksudnya benda tu similar. So kita assume kita punya probability tu samalah. Okay, if approximately 20, ni example 2% of the people in a room of 200 people, okay, dia memenuhi syarat pertama itu greater or equals to 30, daripada 30 tadi, ni kan 30, dia nak 30 and dia nak besar. Left-handed, find the probability of exactly 5 people are left-handed. So macam mana kita nak solve? Okay, okay. So first of all kita kena cari P, lambda. So the number of left-handed people distribution at XB 200 dengan 0.02. So lambda equals to NP this. So kita dapat lambda equals to 4, which is less than 5. Hence the Poisson distribution can be used to approximate the binomial distribution, where is ni kita boleh pakai dia jadi kli sign macam ni. Ni maksudnya approximate. Maksudnya dia tak tepat tapi dia menghampiri jawapan sebenar. Okay? Tapi kalau ikut yang ni dia equal. Kalau ikut formula ni dia akan equal. So bezalah, dia beza berapa? Ni 63, yang ni 79. So different of the answer is based on the fact that Poisson distribution is an approximate, hanya anggaran. Maksudnya kita boleh buat anggaran lah. So ni dia buat compare lah. Okay, so kita still boleh buat lah. So yang ni nanti lah, ada soalan tak? Itu je lah kot yang untuk Poisson, approximate Poisson. Ada soalan tak ada? Yang kita pakai table juga ada. Ni je. Kalau kita tengok table, cuba kita tengok table. NP kita 4 kan? 4. Okay, 4. So dia nak exactly 5 kan? 5. 0, 7, 7851 tolak. Okay, saya dapat 5, 0.7851 tolak 0.6288. Saya dapat tolak sebab dia nak exactly kan? So PX less or equal to 5 less PX less or equal to 4. 6288. So 8 2, 3, jadi ni sini jadi 7 kan, 7, jadi ni 9 lah, 9, ok, 7 tolak 2, 7 tolak 2, 5, 1. Dia lebih kurang, cuma dia approximate lah, boleh, still boleh pakai table, dia lebih kurang, cuma dia lagi lebih kurang lah dengan exactly punya ni, ok, 0.1, ok, sorry, jauhkan kat 0.1 tadi, ok. Boleh diterima untuk ni sebab dia approximate. So kita buat macam ni, so equals to right, boleh dua lah, right. Right, sensor tu ikut dia dah habis. So kita ada sikit lagi. Next week dah you punya test 1, cuma objektif semua. Okay, continuous, yang saya cerita tadi, continuous probability distribution. So kita ada discrete value dengan continuous value. Discrete kita satu-satu kita boleh bilang, dia tak ada perpuluhan lah. Yang ni ada perpuluhan, ni adalah 1.555 ataupun 1.2.345. Maksudnya perpuluhan tu kita consider. So this dipanggil continuous. Untuk discrete dia tak ada perpuluhan, dia tak ada titik, dia tak ada decimal, dia tak ada fraction, tak ada lah. Dia satu sebiji satu-satu. Okay, if the random is a continuous variable, so dia kata the probability distribution is a continuous probability distribution. That's why dia panggil continuous, ada perkataan continuous. So untuk continuous dia ada fx is non-negative,
fx kita non-negative greater than 0, greater or equals to 0. Total area under the curve equals to 1. Total area tu equals to 1. So P as B fx dx area under of f a to b for any a and b. Apa dia ni kan? Mesti you opening tadi ha. Formula dia. Okey, apa maksud dia tu? Maksud dia ni. Maksud dia ni. Maksudnya kita akan ada satu graf. Dia nak explain benda ni je. Okey. Fx ni greater or equal to 0. Sebab apa? Dia probability tak ada negatif. Okey. Value dia ni adalah probability lah. Ni kalau yang sebelum ni kita denote sebagai P. PS. PS probability tu antara 0 dengan 1 kan, betul? So that's why dia kata total area. So bila kita ada satu graf, D is fx kita panggil. Function ni adalah function fx. So total bawah graf ni, area of bawah graf ni adalah 1. Sebab memenuhi probability. Probability adalah in between 0 until 1. Okay? That is the probability. Maksudnya kalau 1 ni certain, benda yang dah tentu. 0 tak ada, benda tak akan wujud. Okay, tak akan berlaku. Benda tu tak akan berlaku. So kalau dia ada in this pattern, maka kita ada satu ada A and then satu B. Itu je sebenarnya dengan kita tak ada apa pun. Cuma dia nak buat dalam bentuk formula. So that nanti kita boleh represent dalam bentuk formula. Kenapa dalam matematik dia pentingkan formula tu? Kenapa dia nak general formula? Dia punya expression ada dalam formula. Kenapa banyak benda dalam matematik ni dia nak expression tu dalam bentuk formula. Memang dia akan formulate benda tu. Kenapa? Dia nak memudahkan hidup lah kan. Bila kita dah ada formula, so we can put any number dalam tu. Itu fungsi dia sebenarnya. That's why dalam matematik banyak you put formula. Dan formula tu tak ada dalam bentuk nombor. So itu yang beza you belajar masa kat sekolah dengan dekat universiti. And then you rasa macam susah. Sebab apa? Sebab kat sekolah kita naik RT2B, kita tak mau tu formula. Bila masa universiti you mau tu teori. Bila teori dia banyak nombor, ABC apa semua kan. Which is sebenarnya benda tu kita boleh letak any number. So dia jadi masalah sebab dalam pemikiran ataupun kehidupan kita sebelum ni, kita belajar matematik je, kita latih tepi, guna nombor, okay fine, kita dapat jawapan. But dan method tu sebenarnya tak sepatutnya dia ada begitu. Sepatutnya you all sebenarnya lebih berfikir macam mana memformulakan benda tu, macam mana you nak generalizekan benda tu. So that apa idea dalam formula tu. So you akan nampak figure-figure tu berubah-ubah. So tak adalah isu you hafal formula tu, tak ada. Benda tu tak ada isu sebenarnya. Dan sebenarnya tak perlu hafal formula. Itu. Cuma ada dalam macam integration dengan differentiation tu memang you kena hafal lah beberapa benda kan. Tapi benda tu boleh ingat lah bila kita faham. Dia lebih mudah. Kecuali kita hafal bulat-bulat memang at the end kita tak faham lah apa macam mana bila figure tu berubah apa yang berlaku. So formula ni sebenarnya dia boleh menyelesaikan masalah. Dia mula formulatekan benda-benda dalam matematik ni dia start dengan al-Khwarizmi. Dia sebenarnya menyelesaikan masalah umat manusia masa tu sampai berbunuh, berebut harta. Okay, berebut harta, dia berebut harta sampai nak membunuh adik-beradik sendiri. Sebab dalam Islam kita ada pembagian secara faraid. So harta-harta setiap orang tu berbeza, betul? Jadi dia berbeza masa tu. Ramai orang dia salah kira. So Al-Khwarizmi tengok dia punya problem tu serius sangat sampai membunuh, memfitnah, banyaklah benda yang macam tak sepatutnya berlaku. Hanya kerana perbalahan tak kerti nak kira, dan tak puas hati. Maksudnya macam dia ni ada pengenaan lain. So dia come out dengan satu formula which is X unknown, benda yang tak tahu. Tapi kita tahu macam mana nak bahagikan. Sebab apa benda tu tak tahu? Sebab setiap harta setiap orang tu kita tak tahu berapa dan benda tu berbeza. So itulah start formula algebra kan. So algebra ni digunakanlah macam sini. You all tak nampak kat mana formula nombor. You nampak benda ni. So you kena pandai baca lah. Once you belajar matematik sebenarnya you kena pandai baca apa yang dimaksudkan ni. Bila you pandai baca you boleh figure out apa yang akan berubah. Once benda tu berubah, okay, outcome dia macam ni. Macam tu lah. Bila variable dia berubah, apa yang berubah. Itu saya nak sampaikan lah. So you kena tukar cara you style, cara you fikir, belajar. Once you tukar cara you belajar, InsyaAllah kehidupan you lebih senang lah. Tak ada nak hafal semua benda kan. So cari idea dia, apa sebenarnya kat sini dia nak cakap. Okay. So dia selesai masalah pada zaman tu. And then akhirnya dia menjadi seorang tokoh matematik yang sangat disegani lah. Sebab dia membantu menyelesaikan ramai masalah orang. Sama macam kita sebenarnya. Makin banyak kita bantu dan selesaikan masalah orang, sebenarnya makin banyak duit kita dapat. Kalau you tak daya, you try lah. Okay, you try selesaikan masalah orang, try solve lah. You bantu dia, bantu and then you akan dapat. Itu konsep bisnes sebenarnya juga. Dan konsep tu, makin ramai you boleh tolong orang, sebenarnya makin banyak duit dalam poket you. So sekarang ni ramai ada masalah tak? Dengan pandemik. You boleh selesaikan masalah tu, insyaAllah you boleh menambahkan isi poket you. Okay, itu antara contoh. Okay, selingan. Okay, lama ni beda. Okay, so now normal probability distribution. So normal probability ni paling banyak akan digunakan nanti sebab kita akan assume data yang terbaik adalah dia normal. Data yang kita dapat normal. So kita nak assume untuk dan data yang biasa kita boleh shift dia jadi normal. So, dia ada cara kat sini. So untuk normal distribution biasa kita akan guna if a continuous, dia ada elemen continuous. X has probability distribution with a graph is a symmetric or bell shape. Okay, bell shape
And then the distribution of the normal random variable is called a normal distribution. Okay, dia panggil normal lah. Then the graph is called a normal distribution curve. Okay, and then kita pun ada table, normal table. Okay, right. So kita still ada S probability ni akan jadi normal bila ada mean, standard deviation, which is dia akan ditulis begini, dalam bentuk begini, with this formula lah. Tapi kita tak banyak guna formula ni pun. Kita tak guna formula ni pun. Cuma macam mana dengan graph dulu, cerita dulu ke sini. Okay, let's start kat sini dia tulis, okay, mean ada new, variance adalah sigma. Horizon tadi lambda, okay. Okay, shape of normal probability distribution. So kita ada berapa shape, which is, okay, this shape in normal distribution plot, dia memang normal, equal mean and standard deviation. Maksudnya, standard deviation, okay, ni standard deviation. Mean dengan standard deviation ni sama. Okay, mean equals to standard deviation. Equal mean but different deviation. Equal mean, mean dia sama, mean sama, but ni maksudnya ada dua data ni, kita ada dua data. Okay, ada A and B data. A and B ni list. So kita ada this new, okay, new A, salah statement ni. So kita ada new A equals to new B, and then standard deviation A equals to standard deviation B. Yang ni apa maksudnya? Equal mean but different in standard deviation. So this data, two data, equal mean A, new A equals to new B, different in standard deviation. So standard deviation A is not equals to standard deviation B. Ni maksudnya. Okay, ni maksudnya apa? Equal standard deviation. So kita ada dua data plot. So kita ada equal standard deviation A is equals to standard deviation B. But apa yang beza sini? Beza sini adalah mean. New A not equals to new mean. Okay, ini maksud ayat ni. Alright. So kita ada dua data, which is macam tu lah dia punya ni. Alright. Okay, ni teori 3. Dia cakap punya macam only one mode. Okay, unimodal. Yelah, sebab dia macam tu kan. Satu je lah paling tinggi kan. Satu point je. So curve continuous is a random. Okay, and total real number of curve is 0 or 100%. Okay, tak ada apa, benda yang sama je. Dia just ni. And then standard normal probability distribution. Untuk standard normal distribution, probability distribution, kita ada this thing. Okay, and then kita ada which is new equals to 0, and standard deviation equals to 1. So random variable z with new is said to be standard normal distribution. It can be written as this. And called the standard number. Kenapa dia ada standard number? Macam kalau you perasan, dia macam reference lah, macam reference. Standard. Apa yang biasa you guna dekat dalam hidup? Standard ISO. Kan? Apa biasa you guna kalau dekat dalam daily life? Dia tak boleh nak imagine benda. Kalau dekat pengurusan apa semua dia nak kita pakai standard, okay, ikut standard ni. Maksudnya itu benda kita akan follow. Kalau macam bank elektrik kita beli, dia ada standard serum dia. Dia ada standard dia. Maksudnya dia dah benda tu kita kena lepas dia punya kriteria dan benda tu kita kena follow so that baru dia mencapai standard dia. Maka jadi ikhtilaf lah. Something like that. Okay, any normal random variable in this formula dia boleh transform into the equivalent standard. Dia transform daripada data biasa, dia boleh transform dalam bentuk this thing. Okay, so bila dia dah ditransform, maka kita panggil z value. Okay, what is z value? Value dia panggil z score is a number of standard deviation that particular x value is always away from the population mean. Apa dia cakap ni sebenarnya? Dia nak benarkan ni. You ingat ni je. Okay. Ataupun kalau soalan lah tanya kan. Tak ada kot. Saya tak rasa ada orang tanya. Either state buat equation ni dah cukup untuk you explain ni. Okay. Okay. Just kita macam mana section ni akan macam mana kita nak guna table untuk standard lah. Okay. Under in between 0, z alpha. Okay, so under the standard normal distribution curve, kita ada area between z kosong, z. Okay, kalau ikutkan sini, mana ya? Ini kena stay lah. Dia punya, bila masuk table ni, dia kena berhati-hati di area dia, tak mana area dia. Okay, bila tengok standard, untuk jadi table, you kena refer ni dulu. Okay, contoh, ni P. Standard, okay, standard, tengok. Dia dah bagi, biasanya table-table yang dekat luar pun, dia akan bagi benda ni dulu, instruction. Dan table ni adalah mewakili area of this warna merah ni. Ni yang probability dalam ni adalah mewakili this area. Okay, yang warna merah. So, that's why kat sini, first of all, ni konsep utama dia. Ni adalah yang kita akan cari dalam table. Kat table tu disediakan. Tapi problem dia macam biasalah. Okay, kalau you perasan kat sini dia start dengan kosong. Okay, kosong, kan? Kosong until z. Okay. Tapi macam biasalah dia ada beberapa situasi lah. So dia antara kosong ni. Macam mana pula nak kira yang ni? Okay, macam mana kira yang ni? Maka kita kena kira satu-satu. Kira yang ni dulu, tambah dengan yang sebelah kanan, Z2. Z1 dulu kita cari, Z2. Tapi macam mana kita nak cari? Okay, macam mana kita nak cari? Sebab dalam table kita hanya dapat area of this. So macam mana nak cari? Sini kena kreatif lah. You kena terbalikkan kat sini, anggapkan ni adalah Z1. Okay,
angkatkan ni Z1. Okay, so area dia kat sini. So yang ni dah tak ada. Okay, buang yang ni, kita ambil yang ni. This area sama yang ni. So daripada table, kita dapatkan Z1. Z1, cuma mungkin ni adalah negatif, cuma ini akan jadi positif. So sebenarnya dia akan jadi just this area tambah dengan this area. Yang ni tak ada masalah sebab dia just ikut table yang kita nak tadi. Dia ikut ni, dia sendiri ikut. Ni, dia ikut kan. So tak ada masalah lah, just follow je lah. Yang bila dia ada kat sini, kat situ memang problem lah. Kita kena manipulate sikit. Alright. Sama juga yang ni, Z value. So yang ni, maksudnya kita kena buang area ni. Macam mana nak buang area ni? Maksud area ni daripada kosong dengan Z tu, sebab dekat table kita ada yang ni kan. Okay, table. Kita ada yang ni. So kita kena buang, dia start dengan kosong. So kita kena buang lah, kita kena buang yang kita ambil semua total dulu, Z2, baru kita buang. So this is minus lah, minus di X area. Dia represent dia tak lawa sangat. Sepatutnya dia buat kecil je lah, Z1. Area ni je lah. So nampak dah this area yang dia nak ni. Okay, patut dia ni sikit, gambar dia tak berapa appropriate nak menggambarkan apa yang cakap. Okay, untuk yang ni pula. So sekarang kita hanya ada this area. So macam nak dapatkan area ni, maka kita ambil total area ni. Total area ni berapa? Total semua ni adalah 1, 0.5 tambah 0.5 total. So 1 total area under graph. Cuma sebab dia nak semua, so tolak lah. So kita dapat this area. Okay, untuk yang ni macam mana tak? So kat sini kita tahu 0.5. So kita dia kena cari this part je lah. So this part, so dia tambah. Right. Okay, for example, find the area of standard curve now between 0 and 1. 0 and 1. So Z0, kalau kita tengok graph. Okay, graph. Okay, Z0, dia is Z. Okay, Z0, 1. So this. Okay, okay. Okay, macam tadi lah dia punya ni. Dia bagi contoh senang sangat kan, 0,1. Okay, cuba dia cari in between 0 and okay, kalau dia cari negative 1, apa dia kena buat? Cuba. Kalau dia suruh cari ada standard number in between negative 1 and 1. So you refer kat sini. Ni. Refer sini. Bermaksud okay, this area okay, this area. So sekarang dia nak kosong, negatif 1 dengan 1. Lukis, apa-apa lukis lah. Okay, lukis. So bermaksud ni kena jadikan dia, mana nak dapat ni? So kita terbalikkan graf ni, jadi macam ni 0. Bila kita map terbalik, area tu sama tak? Tetap sama sebenarnya. Okay, tetap sama. So daripada negatif jadi positif tambah 1. 0. Okay, so bermaksud 0.3413 plus 0.3413. So dia is 6 to 8, 0. So ni kata kalau kita ubah soalan sikit. Alright. Okay, tengok ni. Dia dah buat. Okay, find the area standard number from negative 2.34 sehingga kosong. Okay, negatif 2.34. Okay, negatif 2.34 kosong kat sini kan. So ni this. So macam kita nak buat dekat formula. So kita terbalikkan dia. Macam buat kalau tak cermin kat tengah tu, terbalikkan dia. So area of under the graph tu tetap sama sebab dia normal. Nombor sama. Kiri kanan. So dia jadikan dia positif. Kita jadikan dia positif sebab area dia. So 2.34. Kita cari 2.34. Okay, kita 2. Macam mana tadi? 2.3. Okay, 3 kan sini kan. Tak boleh besar. Okay, 2.3. Okay, 2.3. Ni tambah. Okay, 2.34 maksud 2.3. Okay, this line 0.04. Ni, this line. So dia kat mana? Okay, kat sini 4904. Okay, 4904. Okay, itulah dia punya area. Okay, kena mainkan banyak sikit. You boleh try. You macam saya kata, soalan ni you baca sekali imbas, lepas tu you tutup jawapan dia, you buat balik. Itu saja, cukup. Lepas tu kalau salah tak apa, sebab bukan exam pun. You nak proses. Kata kena berani gagal. So kat situ je kata, oh kat sini kegagalan. So kita belajar by mistake tu lagi tepat sebenarnya untuk kita percaya. Kalau kita macam tak buat banyak salah, tak banyak belajar lagi lah. Maksudnya, tapi kalau buat salah, kalau asyik dia buat salah je, tu memang problem lah. Sebab dia tak belajar pun nak untuk improve dia punya skill tu. Okay, so sampai ini. So macam mana dia buat? So you akan fikir macam mana ni. Okay, ni sampai habis kan. Sampai ni, so bermaksud you kena ambil, okay, you kena ambil area this area, okay, total area ni. Sebab ni kosong, ni 2.77. Okay, dia tolak 1 sebab ni tak nak kan. So dia kena tolak this area. Okay, dia tolak this area. This kosong, so dia kena tolak this area. 1, this is 1. So you akan dapat lah this thing. Okay, this thing. So ni macam biasa 2.7. Masuk tengok dia dalam 2.7, 37 ambil ni. Sebab dia kosong kan belakang, ambil yang ni direct. Lepas tu berapa tadi? 1. Okay, 1 kosong juga. Okay, dia tolak dia. This value and this value. So dia dapat this thing. Alright. Yang ni less than negative. Okay, less than negative. First of all, you
you lukis soalan tu dulu. Jangan nak jawab terus. Memang terhafal lah. Akan problem. Tak semua dah tengah berjawab. Just gambarkan dulu problem tu. Then if you going to kerja, fikir macam mana nak buat. Okay. Bila kita lukis, okay, kita fikir dulu. So, kita fikir dulu. Okay, dia nak this. Dia bukan salah. So, dia nak this area. Okay. So, macam mana saya nak ni? So, kalau saya buat mirror, saya mapkan kat sana, dekat sebelah sini. So, apa yang berlaku? Saya positifkan. So, dia ada sini. 0.94. So, dalam table kita dapat this area kan. So, kita nak buat. So, kita ambil total. Okay, total probability tolak dengan this area yang kita nak 0.94 tadi. So, kita akan dapat this. Okay, tolak ni. Kita nak ni. Okay. So, total untuk sebelah ni berapa? Separuh 0.5 kan? 0.5 total. So, that's why 0.5 tolak this thing, tolak this area kat ni. Dan kita dapatlah yang hujung ni. Okay. Okay, you boleh figure out kat sini kat bawah banyak soalan. So, soalan-soalan ni ada. Tapi soalan ni simple dia direct. Ada beberapa soalan lain. You buat je tutorial tu. Saya suggest you untuk buat dalam group lah. Macam hari tu. You buat semua dalam tutorial tu. Sebab banyak juga lah saya buat soalan daripada tutorial tu. Okay. Okay. Ni. Okay. Upper tail probabilities. So, upper tail ni kita consider ni. Dia ada satu lagi graph which is Z alpha greater than this. So, for example, kita ada this thing 0.25. So, dia nak Z alpha. So, macam mana nak dapat kan? Okay, kita pergi dekat kita ada upper tail ni kan. Kita carilah 0.5 tadi. 0.25. Area of 0.25 0.25 saja. 25. 0.25. Okay, ni dari sini. Sini kot. Sini. 0.41. Betul tak? 0.41. Maka ni 0.41. Kejap. Okay, 0.25. Area dia 0.25. Okay. Sini baca dia. 0.41. Dia dapat 4 ni. Set greater than 0. Less than 0, maka dia dapat negatif kan. Oh, okay, dia dapat 0.35. Dia dapat value ni. Sini ada 3 je. Kita letak puluhan saja. Standard distribution. Ni F, ni chi, critical value, binomial. Tak ada ni. Okey, tak ada. Dia ada lagi ni, dia ada kat sini sebab sepatutnya dia sampai 3 je lah sepatutnya. Dia sebagai contoh lah. Contoh kita reverse balik kan. Apa dia cakap? So Z alpha dia kata Z alpha adalah 0.6745. 0.67. Okey. 0.6. 4 je. Tak ada. Ya betul. Ini soalan nombor je. Nombor distribution. Nombor ha? Nombor distribution kita tunjuk pada table nombor kan? Ni table nombor kan? Sekejap. Apa saya salah ni? Ni. Nombor. Table nombor ni sampai 0.4 je. 0.4 betul. 0.4 je berapa? Bermaksud dia ada lagi. Saya tengok. Dia ada lagi lah maksudnya. Okay, pergi. Normal distribution table. TF. Standard normal. Alah, tak ada graf kat depan pula. Dia ada negatif lah. Kenapa? Kejap. Saya rasa panjang lah. Kira table tu. Sini. 4. Lah. Yang ni sampai 3.9 je. Macam mana nak buat? Ada cara lain ke? Sekejap macam mana benda ni boleh berlaku? Kita ambil daripada, okay, kalau kita ambil ni, kalau kita boleh pakai normal juga. Kita boleh pakai yang ni. Kita pakai yang ni. Kita pakai yang ni. Okay, kita boleh pakai yang ni kat sana ya. Okay, kita pakai yang ni. Okay, kita pakai yang ni. Dia bagi apa? Dia bagi area. Okay, dia bagi area. That is alpha. Okay, jap. Okay, macam mana buat ni? Okay, ni bagi area.
So sekarang dia ini dia bagi probability dia. So 0.5 minus 0.25. So dapat 5, 4 dapat 2, 0.25. Sama ke? Okey, separuh, masih dapat separuh. Saya tak ada kat sini ni. Tapi nanti saya figure out macam mana benda ni boleh berlaku. Boleh tak ada dalam 0.25 je, 0.25. 2, okey sini. Nampak tak ada juga. Dan nanti saya figure out macam mana dia punya ni. Okay, kalau yang ni senang sikit lah. Yang ni senang sikit. Okay, given this from Z alpha and then 0.0. So total di sini. So kena manipulate sikit macam tadi. Dia penis sikit tadi macam kita kena manipulate sikit kan. So dia 0.5 tolak dia yang this thing. Sebab dia tak nak ni kan. So okay, Z alpha dia yang ni sebab dia refer Z alpha punya table. So Z alpha punya table yang kita consider adalah okay, Z alpha punya table. Okay, new. Okay, kita snap sikit. Okay, kita kat sini. Mana saya punya table tadi. Okay, Z alpha punya table. Okay, ya. Kemudian, okay. Saya tahu apa kan. Okay. So Z alpha punya table, Z alpha ni greater than 0 kan, betul. Tolak Z alpha in between. Kosong Z alpha. Ada ni. Okay. Dia kata area under the curve adalah 0.2123. So 2123 under the curve 2123. So 0.5 tolak 2123. 0.5 tolak 2123. So you akan dapat 0.288. Untuk alpha ni kat dalam ni alpha ni. Okey, 0.288. Dia 8 sini. Yes, 0.2 di mana? 0.28. Okey, ni 8. 5.92. So sekarang sini yang tadi, yang ni adalah yang mana Z alpha. Ini adalah Z alpha 0.6745 ada tak? 0.6 0.67 tak ada 0.67 745 ni 0. Okey, tak ada. Okey, bermaksud kat sini 0.25. So bermaksud ni adalah alpha. Okey, saya okey, ini dapat So yang ni pertama, yang ni rupanya sebenarnya alpha, which is bila kita tengok sini okay, 0.25 ni. Okay, ni. Kan? 0.25 adalah alpha. So sekarang untuk case ni sebenarnya kita nak identify what is alpha. So that's why dia dapat 0.6745. Alright? Boleh? So kat sini you kena identify lah yang mana alpha sebenarnya. So this is alpha. Cara kita tengok graf tu. Ni. This is alpha. This is nilai alpha under graph. Ni alpha yang exact value dia. Value exact. Okay? Right. Boleh mana lah dekat sini. Tengok you all faham ke tak dia punya ni. Okay. Yang ni dia tukar daripada bila kita ada normal, kita ada mean, kita ada standard deviation, variance, kena tukar jadi standard deviation, kena square root balik. So tukar dia dalam bentuk ni. And then kita boleh tukar dia punya distribution tu jadi normal distribution. Then lepas kita tukar this value, baru kita tengok table and then figure out dia punya probability dia lah. Alright. Sama juga yang ni, cuma ni case data ni dia bagi contoh. So kita try lah. Alright. Saya ada sikit lagi ni. Saya boleh teruskan ke macam ni. Saya tengok dulu. Okay, untuk this part kita dah tak belajar. Kita habis dekat ni je. This chapter. Okay, saya teruskan sikit lagi. Dah habiskan kat sini. Okay, chapter yang tu. Okay, so now kita ada measure consume average is new 3.64 coffee per day. Approximate normal, okay, approximate normal with standard deviation 0.84. And N is 500 individu. Approximate the drink less. Okay, soalan dia adalah approximate P X drink less than P X less than 2. Ini soalan dia. The event will occur. So berapa? So now tukar bentuk formula ni dulu and then dapatkan dia punya normal dia. So dapat negatif. Satu point ni dia okay, so kita dapat ni. So dia punya ni adalah negatif 1.95 tu. So sekarang dia nak less kan? Okay, less. So sekarang dalam normal table kita ada di sini je. So kita that's why kat sini dia adalah area under graph dia. Under graph. Okay, under graph sama dengan this thing which is kita positifkan dia. This 0 1.95 which is this area. Kan? Sama lah kita. So next step adalah cari value dalam table. So macam nak cari value dalam table? So tadi saya kata dia adalah sama dekat sini. Okay. This kosong 1.95. So this thing. So now kita ambil overall value. So overall value kita ada 0.5, okay, 0.5. So yang separuh ni lah, separuh 0.5. And then yang separuh lagi kita 1.95 dekat sini. 1 okay, sekejap. 1
Okay, bukan table ni. Okay. So table, kita ambil table. Okay, 1.95 sini. 4744. 4744. So tolak dia dapat this area. Okay. So sinilah cara macam mana dia ni. So the probability dia adalah 0.0256. So approximately 13 orang will drink less than 2 cup for coffee per day. So yang ni daratlah dengan total ni. So kita dapatlah 13 orang tu. The probability of this event is unlikely to occur since the calculated probability is small than 2.56% only. Sebab sampel kita besar, 500. Okay, sama kat dia ni. Okay, the assessment test is used to measure a person readiness for college, and then mathematics score in this test. So kita ada mean 500 and standard deviation is 100. So kena ni lah, will score below 350. So buat normal dulu. Sebab apa normal dulu? Sebab kat soalan ni dia akan bagi tahu normal distribution. Okay, kita cari Z dulu, Z score kita. So once kita cari Z score, identify. Okay, cari Z score, and then kedua identify area. Identify area under graph, and then manipulate untuk dapatkan value. Manipulate maksudnya mungkin area tu macam kena switch kan. So this example kita kena switch lah, sebab dia nak less than ni. So bermaksud kita kena tukar dulu. Yang asal adalah so kita pilih positif, so 1.5, which is this area. Okay, so now macam ni kita nak dapatkan this area. So this area nak dapat macam mana? Okay, separuh, so 0.5. Kena tolak area 1.5. Ini. So total yang sebelah sini tolak yang ni. Yang ni semua lah, infinity. So you dapat lah this area. Sorry, letak 0.5 tolak this thing. Okay, kita kata maximum, less than maximum is equals to 0.1. Okay, dapat maksimum 0.1. So 0.1 ni okay, area alpha dia kan 0.1 ni 0.1 tadi kan, ni adalah alpha. So kita kena tengok, kita pergi ke 0.1. Okay, 0.1 actually berapa value dia sini? So 1.28. So kita cari 0.1 1.28. 1.2816. 1.28. Saya rasa bukan graf ni. Satu lagi. 1.2 0.1 1.6 816 kan, 1.816. Okay, 1.816 kita dapat apa ni kat sini kan, dia is alpha 0.1. okay, which is this 0.1 set dia adalah 1.2816. okay, so now persoalan dia satu lagi adalah dia less or greater. okay, so now this thing untuk area ni adalah greater, betul, it's greater than equal. So kerana kita nak jadikan dia sebelah sini, dia nak less than maximum, meaning terbalikan dia lah. So dia jadikan negatif, so this value jadi negatif. So maximum ni manipulate macam biasa lah, ni bawa ke sini, tolak, lepas tu dapatlah maximum score is this thing. okay, we try, and then tak adalah habis untuk ni, and then kita exam lah. So saya suggest you buat macam itu. Nanti saya buka untuk you buka untuk submit tutorial. Nak tengok lagi buat kata saya nak ni. So benda tu akan membantu you untuk kalau saya tengok ada problem. Maksudnya nanti bila dekat final, bila markah tak berapa nak cukup, macam CP sikit lagi. So itu soalan-soalan tutorial yang you buat dalam group tu akan membantu. And then setakat ni adalah beberapa soalan kan. Nanti saya bagilah beberapa soalan secara individu untuk tengok, untuk tambah sikit markah. So benda-benda tu akan menambah sikit you punya markah supaya kalau you dapat CP tu saya boleh bantu lah. Alright. Saya rasa ada soalan tak? Saya rasa yang ni lain ni semua dah tak masuk lah. Okay, tak masuk. Ada soalan? Soalan test objektif ada? Objektif semua. Nanti saya bagi instruction. Okey. Sekejap kita pergi ya. Lagi ya. Buat tutorial lah. Buat tutorial. Submit. You all rasa nak buat kelas tambahan ke? Untuk discuss ni. Kita tak sempat nak discuss tutorial. Okay, you all try submit ujung minggu ni. Hari Isnin nanti boleh tak you seorang share dia punya timetable untuk setiap group lah, untuk saya tengok kat mana ruang kosong untuk kita, untuk saya nak buat discussion sikit untuk tutorial, so that you all lebih clear lah kan. Tapi you all nampak dulu lah, you submit sebelum hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni pula, hari Isnin boleh, hari Isnin, hari Selasa dengan Rabu, Khamis tu saya sempatlah cari masa untuk discuss sikit soalan-soalan tutorial. So boleh tengok kat mana yang tak boleh nak faham lah, sebab saya tengok soalan tutorial ni semua dah ada jawapan. So boleh tanya lah kat situ kan. So itu saja saya nak siapkan mati. So thank you for attending today. Alhamdulillah. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, madam. Alright. Okay, mana second saya? Okay, selamat hari raya. Selamat hari raya ya.
Walaupun tak ke mana-mana. Kita stop dulu. Stop dulu recording. Yang ni pun stop dulu. Stop.